Ya. Ya. Yang itu cemerlang. Tuan-tuan dan puan sekalian, berkenaan dengan adat menziarahi kubur, menziarahi kubur ni pagi raya, dia adalah adat. Bahkan kalau kita tengok hari ni di Singapura lebih serius lagi. Tak saya bimbang ia berlaku dalam negara kita, bimbang lah. Saya difahamkan berlaku di beberapa buah negeri, di beberapa tempat yang terpencil. Tapi di sebelah Singapura, kubur tu macam tempat makan kuih semua, bawa kuih raya semua duduk di situ ramai-ramai. Dia ada tempat duduk dia. Ini tak betul, ini salah. Mengapa kita khususkan hari ziarah kubur tu pada pagi raya? Mengapa? Persoalannya mengapa? Bukan haram ziarah kubur, tak. Ziarah kubur satu tuntutan, satu sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang hampa ziarah kubur, sekarang ni ziarahlah. Kerana menziarahi kubur itu mendekatkan kamu, mengingatkan kamu tentang hari akhirat. So Nabi SAW ziarah kubur, tak ada masalah nak ziarah. Persoalannya bukan isu ziarah, persoalannya adalah mengapa dikhususkan pagi raya. Dia berkata tak ada masa, kami tak ada masa ni je ada. Takkan tak boleh cuti-cuti lain tak balik. Mengapa tak main awal hari raya, kita tak awal sehari, awal 2 hari sebelum kita? Mengapa kita letakkan pagi raya? Jadi bila pergi pagi raya tu ada menziarahi kubur, contoh seperti buang kasut ataupun buang selipar untuk kita masuk dalam kawasan perkuburan. Tak dapat kita praktikkan. Pasal apa? Pasal pakai baju baru, pasal pakai kasut baru. So nak masuk pun Allah punya lah, jaga kain apa semua ni nak ni. Jadi dia tak ada feel ziarah kubur tu. Dia duk fikir, dia bukan fikir akhirat tu, dia duk fikir baju dia takut kena kotor. Jadi isu dia, pasal apa kita tak pilih hari dia? Mengapa? Dia dah jadi satu kebiasaan adat. Berani salah, tak betul. Bahkan yang membimbangkan penganjuran kepada program seperti itu. Apa yang menganjurkan? Contoh, kubur tu dihias dengan elok, dibuat pumpkin, diletak yang tu, diletak tempat-tempat duduk, ada macam kemah semua. Buat macam dipanggil tu? Macam kat rumah macam tu apa? Macam gazebo. Ada macam gazebo lagi. Macam cik ada hiasan macam yang terjun pula masuk, selamat datang ke tanah perkuburan sekian. Jadi ni tak kena. Kita yang gambarkan kubur kita macam tu. Kemudian kita pokok-pokok. Cuba tengok pokok-pokok di kubur kita. Dia mesti ada beberapa jenis pokok sahaja. Dia pokok pudin. Kemudian ada pokok daun puding, pokok apa lagi? Pokok cempaka, bunga cempaka. Pokok dia tak ada. Dia ada pokok-pokok ni je. Dan bau-bau dia pun sama aja kubur. Macam urus jenazah, dia wangian dia pun sama aja. Dia bunga melok campur bunga-bunga apa tertentu. Bunga kantan. Kantan buat laksa. Dia ada bunga-bunga kan. Bunga melok dia campur semua ramuan tu. Kalau maknanya kalau kita pergi jenazah ni, dia bau dia sama aja. Sebenarnya dia bukan sampai ke tahap tu. Memang ada contoh kapok baru, daun bidara okeylah. Yang lain-lain tu kita nak buat minyak wangi, minyak wangi apa? Bubuh lah. Armani ke ada tering-tering bubuh. Minyak wangi nak buat minyak atar ke, minyak polo ke, bubuh biar. Kamu nak pakai tak ada wangian sangat. Contohlah saya bagi. Jadi kita yang bentuk pemikiran masyarakat. Sebab tu kubur ni dia tak elok sebenarnya. Kita nak hias. Kubur ni biar bersih, bukan hias. Bagi bersihkan tanah perkuburan. Sebab tu sebab kita tak mau terikat dengan persekitaran yang memberikan kesan kepada emosi kita. Jangan. Kita nak akidah kita tu. Sebab kalau masuk Baqi', perkuburan Baqi', persekitaran tak bagi kesan apa maknanya. Yang bagi kesan kepada kita adalah kita tahu ni sahabat Nabi dalam kubur ni. Satu. Kemudian kita sedang menziarahi kubur. Kesan tu kita mai cari hasil akidah dan kepercayaan. Kita tak mau persekitaran tu membantu kita, tak mau. Sebab tu kubur kita beza dengan nirvana. Nirvana ni kubur Kristian. Dia pun nak buat persekitaran, buat bagi taman cantik, padang rumput cantik, boleh menggoh tu. Cantik apa semua. Tak, itu bukan sistem kubur kita. Islam kubur tempat untuk disemadi jasad kaum muslimin. Yang mana kalau dilihat tuan-tuan dan puan sekalian, di zaman Nabi SAW, bagaimana Nabi menjelaskan, Nabi perintah Ali bin Abi Talib supaya runtuhkan binaan-binaan atas kubur. Ali pula perintah Abul Hayyaj Al-Asadi. Di zaman dia kata dulu Nabi perintah aku, lah ni aku suruh hang pula pergi runtuhkan semua binaan. Bukan bongkar kubur, tak. Binaan atas kubur yang tak diperlukan. Kalau kata perlu untuk nak sekat,
agar tanah tu tak jatuh, yang tu tak apa. Tapi kalau sampai duk lawan marmar siapa tu? Uish, kawan tu marmar cantik. Ni nama emas ni. Jadi dia lawan marmar, dia lawan batu nisan. Hak siapa cantik? Orang tengok hang tak ada ni. Hang Fatihah saja tengok aku si ada Yasin gitu ni. Jadi dia lawan aku tu lama-lama benda ni jadi lagi makin parah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Makin parah. Jadi kita jangan buka ruangan dan laluan. Sebab tu saya kata ni penganjuran kepada perkara-perkara ni. Al-Imam Asy-Syaukani sebut cantik. Nah, kalau boleh nanti Dr. Fadlan ke siapa-siapa ustaz di sini baca kitab tu, risalah yang Al-Imam Asy-Syaukani tulis. Tahrim Syarh As-Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur. Satu risalah surat yang Al-Imam Asy-Syaukani tulis kepada seorang ulama di Yaman. Dia ulama Yaman juga. Dia tulis kepada ulama sini, dia junior. Dia tulis kepada ulama sini tentang bahayanya fatwa ulama sini ni tentang keharusan membina binaan dan menghiasi kubur. Dia bawa sejarah, dia cerita macam mana dulu berlaku penyembahan berhala. Sejarah penyembahan berhala ni sebenarnya bermula dari zaman Nabi Nuh AS. Kaum dia yang ada 5 orang lelaki yang terkenal, Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'uq, Nasra, yang Allah sebut dalam Quran. 5 orang ni yang mana orang yang baik, yang salih di kalangan mereka, bila mereka mati, pengikut-pengikut mereka rindu. Bila rindu, dia berkata kita buatlah patung mengingati, bukan sembah, ingat saja. Bila tengok tu, wah, tenang hati. Tujuan dia nak mewujudkan suasana persekitaran, dengan dia mengharapkan persekitaran yang boleh membantu, memperkuatkan amal ibadat dia. Sebenarnya benda ni salah. Kesan dia apa? Ni ulama tafsir baca tafsir Tabari ataupun tafsir Qurtubi ataupun Ibnu Katsir pun ada menjelaskan kesan dia. Beberapa generasi selepas daripada itu datang, ini patung apa ni? Syaitan merasuki mereka pada ketika itu dengan berkata, sesungguhnya inilah yang bagi rezeki hujan pada nenek moyang kita dulu. Kita kena sembah ni. Maka mulalah sejarah penyembahan berhala yang pertama. Macam tu juga kubur. Kita buat macam ni, orang main, aku berasa lain lah kubur ni. Dia aku berasa ni, dia persekitaran. Jangan. Sebab tu orang takut ziarah kubur malam. Kita membentuk persekitaran yang negatif. Sedangkan Nabi, antara sunnah Nabi ziarah kubur waktu malam. Betul tak? Siapa pergi ziarah kubur waktu malam? Sagilah dia. Nak pergi mana ni? Pergi cari minyak dagu. Hak tu lah kita. Jadi ini kita punya mentaliti kita, yang bercanggah dengan kefahaman Islam yang sebenar. Jadi sunnah ziarah kubur ni bila-bila masa. Bukan kata kita larang orang ziarah kubur waktu pagi raya. Kita tak larang, tapi mengkhususkan perkara tersebut di pagi raya sehingga jadi satu adat, bahkan dikaitkan dengan ibadat dan sebagainya. Itu perkara yang bercanggah. Adapun ziarah kubur satu sunnah, bila-bila masa kita boleh pergi. Kembali balik kepada adab dalam menziarahi kubur. Wallahu a'lam. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan sekalian, cukup dulu setakat itu perkongsian ilmu kita pada pagi ini berkaitan beberapa perkara adab, etika, akhlak hari raya dan beberapa persoalan.